Hai, bertemu lagi kita di video drama tu kali ini. Sebelum ini ada beberapa portal berita melaporkan ada pihak yang meminta jangan mendiskriminasikan anak-anak para barisan hadapan ataupun wira negara yang dikatakan telah diasingkan oleh anak-anak yang lain. Sebelum kita lanjutkan, saya nak maklumkan anda masih lagi berpeluang untuk menang giveaway duit raya. Untuk tahu cara-caranya anda boleh lihat komen di bawah ini. Menurut Dr. Nur Hisham Abdullah, membuat bilik darjah ataupun kumpulan yang berasingan untuk anak-anak pekerja kesihatan bukanlah diskriminasi, tetapi sebaliknya memberikan perhatian dan perhatian khusus kepada mereka. Katanya jika tidak kita harus membuat program penjagaan untuk mereka berhampiran hospital untuk anak-anak pekerja kesihatan sahaja. Terbaru berdasarkan laporan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO, sebanyak 5,559,130 kes COVID-19 telah dicatatkan di seluruh dunia sehingga 26 Mei 2020. Daripada jumlah ini, sebanyak 348,610 kes kematian telah dilaporkan setakat ini. Pandemik ini dilihat semakin serius dan masih jauh dari berakhir. Setakat ini, negara Malaysia telah menyumbang kepada 0.14% daripada jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 dari seluruh dunia. Daripada jumlah kes terbaru hari ini iaitu 15 kes, 6 kes adalah kes import dan 9 kes adalah penularan tempatan, di mana 5 kes adalah di kalangan warga negara Malaysia. Sehingga 27 Mei 2020 pukul 12 tengah hari tadi, terdapat 15 kes baharu yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 7,619 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,421 kes. Mereka telah diasingkan dan diberikan rawatan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan akan membenarkan pesakit wabak coronavirus pulang dari wad selepas 14 hari menjalani rawatan, meskipun ujian yang dilakukan sehari selepas itu didapati masih positif. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, langkah itu diambil susulan laporan terbaru yang dikeluarkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia semalam. Menurutnya, selaras dengan itu juga, KKM akan mengeluarkan protokol terbaru kepada pakar perubatan di hospital dalam menguruskan pesakit tersebut. Mengikut laporan WHO, kalau mereka telah melepasi tempoh 14 hari, kebolehjangkitan mereka adalah sifar. Katanya ini adalah tindakan terbaru dan maklumat terbaru yang kita dapati dan kita juga akan mengubah protokol untuk kita uruskan pesakit COVID-19. Sebelum ini, KKM menetapkan pesakit akan didischarge sekiranya ujian yang dilakukan pada hari ke-13 mendapati mereka negatif penurunan kes COVID-19 di negara ini. Bagi penularan tempatan adalah selaras dengan unjuran Kementerian Kesihatan Malaysia dan hasil tindakan kesihatan awam daripada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, penurunan itu turut dibantu dengan pematuhan orang ramai terhadap normal dan kelaziman baru serta prosedur operasi standard yang ditetapkan bagi pelbagai sektor dan industri. Namun demikian, menurutnya, KKM khawatir mungkin akan berlakunya peningkatan kes susulan pergerakan orang ramai melalui aktiviti kunjung-mengunjung, merentas negeri dan pergaulan dalam kalangan masyarakat semasa sambutan Hari Raya Aidilfitri. Katanya daripada maklumat yang diperoleh semasa sidang akhbar Menteri Kanan, didapati sebanyak 2,449,556 kenderaan telah diperiksa oleh pihak polis Diraja Malaysia dari 16 Mei 2020 sehingga kini. Dalam tempoh yang sama, sebanyak 18,303 kenderaan yang cuba merentas negeri atas alasan mahu pulang ke kampung dan telah diarah untuk berpatah balik oleh PDRM. Beliau turut berterima kasih kepada PDRM. Beliau berkata, sekiranya masyarakat leka tidak patuh dan ingkar kepada SOP yang ditetapkan, KKM menjangkakan akan berlakunya peningkatan kes COVID-19 yang mendadak yang seterusnya boleh mengakibatkan gelombang baru bagi wabak COVID-19 di negara ini. Oleh itu, menurutnya masyarakat harus berwaspada dan tidak mengambil mudah dalam situasi penurunan kes. Sementara itu, mereka yang terperangkap di kampung sewaktu musim perayaan ini akibat melanggar perintah larangan rentas negeri dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat, kini mungkin tidak senang duduk dan malah dalam dilema untuk membuat pilihan. Ini berikutan laporan media yang memetik kenyataan Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan Malaysia, Datuk Syamsuddin Bardan sebagai berkata, pekerja swasta yang terlibat dengan kesalahan itu boleh dibuang kerja jika tidak kembali bertugas ke pejabat selama lebih 2 hari berturut-turut. Jika tidak balik bekerja, boleh dikenakan tindakan tata tertib atau lagi teruk boleh hilang kerja. Tetapi jika mahu balik bekerja akan kantoi kerana melanggar PKPB, malah terpaksa membayar kompaun pula. Sementara itu, Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kelesuan dan hilang deria bau serta rasa kini termasuk dalam gejala coronavirus tidak nyata.
Dr. Nur Hisham berkata, sebelum ini jika seseorang itu mempunyai gejala nyata seperti demam, batuk, selsema, cirit-birit dan sesak nafas, kebarangkalian untuk mendapat jangkitan COVID-19 itu wujud. Dalam pada itu, Dr. Nur Hisham berkata, walaupun di pejabat mempunyai peralatan untuk mengambil suhu, jelasnya walaupun seseorang itu mempunyai suhu yang normal, tidak semestinya mereka tidak bergejala. Dalam perkembangan lain, Dr. Nur Hisham berkata KKM akan melihat bagaimana untuk menempatkan pesakit COVID-19 yang telah didischarge selepas 14 hari sekiranya mereka tidak mahu pulang ke rumah. Jelas Dr. Nur Hisham lagi, KKM juga menerbitkan garis panduan untuk pakar-pakar serta doktor mereka untuk merawat serta mengurus pesakit untuk tempoh 14 hari dalam masa terdekat. Drama tu yakin Dr. Nur Hisham dan KKM telah pun membuat kajian sebelum mereka mengikuti langkah WHO. Apa-apa pun, marilah kita doakan supaya wabak COVID-19 ini hilang di muka bumi ini secepat mungkin. Sebelum saya akhiri video ini, saya ingin menjemput anda untuk subscribe channel Drama Tu jika anda belum lagi subscribe. Terima kasih kerana menonton sehingga di penghujung rancangan. Saya juga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada anda semua. Semoga kita bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.